محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Pada 2 minggu dahulu telah saya terangkan mukaddimah atau pendahuluan berkenaan dengan ilmu tasawuf. Dan kita telah membincangkan satu perkara saja dalam mukaddimah itu, iaitu berkenaan dengan nama ilmu tasawuf ini atau perkataan tasawuf itu berasal daripada apa? Ya, itu telah kita terangkan, sama ada daripada suf ke, atau daripada perkataan sufah ke, atau daripada perkataan safa yasfu ke, iaitu yang bermakna jernih atau sebagainya. Jadi kita telah bincangkan itu. Sekarang kita akan bincangkan lagi beberapa perkara yang berhubung dengan mukaddimah, ya. Kerana tiap-tiap ilmu yang kita pelajari itu dipelajari mukaddimahnya, iaitu ada 10 dasarnya. Mengetahui nama, mengetahui asal usul, mengetahui siapa yang aturkan, mengetahui sumbernya dari mana. Itu dinamakan mukaddimah juga, ataupun dinamakan pengantarnya. Supaya kita mempelajari ilmu itu, kita tahu asal usulnya, macam mana datangnya ilmu itu. Jadi kita baru bincangkan satu saja tentang nama. Jadi hari ini saya akan bincangkan seterusnya. Dia ada 10 perkara berhubung dengan mukaddimah ini tadi. Sekarang kita nak bincangkan yang kedua. Ta'rifnya ilmu tasawuf. Definisi ilmu tasawuf. Kalau ilmu tauhid ialah mempelajari atau ilmu yang menerangkan segala yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan rukun-rukun iman yang 6. Kalau ilmu fikih ialah ilmu yang menerangkan segala amalan-amalan kita nak beribadah pada Allah Ta'ala, seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tapi ilmu tasawuf ni apa dia? Ilmu yang menerangkan pasal apa? Ini ta'rifnya. Ilmu tasawuf itu ialah suatu ilmu yang ada mempunyai beberapa usul atau beberapa dasar atau pokok atau kaedah yang dengan dia dapat panduan bagi membaikkan hati dan segala panca indera. Jadi tujuan ilmu tasawuf ni memperbaiki hati dan memperbaiki panca indera kita, dan bukan saja panca indera yang 5 tu, bahkan anggota kita. 7 anggota. Mata mau dijaga, telinga mau dijaga, mulut mau dijaga, tangan mau dijaga, kaki mau dijaga, 2 alat kelamin tu mau dijaga. Jadi tasawuf membincangkan itu. Apa dia maksiat mata, maksiat telinga. Macam mana kita nak jaga mata, nak jaga telinga, nak jaga mulut, nak jaga anggota. Jadi itu perbincangan ilmu tasawuf. Dan itu kita tak dapat dalam tauhid. Tauhid tak dibincangkan tu. Tauhid bincangkan sifat Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat. Ya tak? Takdir Allah. Fikih pula bincang syarat sembahyang, rukun sembahyang, syarat puasa, rukun puasa, haji, hukum-hukum. Jadi tasawuf membincangkan ini. Jadi ini penting. Sebab kalau sekiranya orang tu tak ada tasawuf, banyak amalan-amalan yang dia buat dirosakkan oleh hati dia. Hati tak ikhlas, hati riak, tunjuk-tunjuk amalan, hati ujub, rasa lebih daripada orang, hati takabur, hati ada hasad dengki. Rosak ini amalan kita yang kita dah buat, pasal tak ada tasawuf. Jadi ini hati mesti dijaga. Kemudian anggota juga. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah menerangkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bahawa akan datang pada hari kiamat orang itu dikatakan muflis. Muflis, bankrupt. Pasal apa? Dia ada buat banyak amalan, sembahyang, puasa, zakat, haji,
Macam-macam pahala dia buat. Tetapi dia ada maki orang ini, dia ada tuduh orang ini, dia ada kata orang ini, dia ada makan harta orang ini. Macam-macam dia buat dosa terhadap manusia. Ini kerana dia tak ada tasawuf. Jadi rosak amalan dia. Itu dikatakan dia muflis. Ini orang nanti pada hari kiamat semua datang menuntut. Nak dibayar dengan apa? Dengan pahala dia. Jadi bayar dengan pahala. Habis pahala dia, hutang mesti ada lagi. Macam mana nak selesai lagi? Ambil dosa orang tu masuk dengan tempat dosa dia. Kemudian dicampakkan dia kena lagi. Jadi itu kerana dia tidak ada tasawuf, tak jaga mata, tak jaga telinga, tak jaga mulut. Yang paling besar masalahnya ni mata, mulut. Mata melihat, mulut cakap. Banyak dia punya cerita. Jadi ilmu tasawuf ini memberikan panduan-panduan untuk membaiki anggota ini, hati. Sebab hati inilah tempat penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menilai amal kita tu dengan hati kita. Sebab hadis Nabi menerangkan, Allah tidak melihat pakaian kamu atau rupa bentuk kamu, tetapi dia melihat hati kamu. Itu dia punya pengenalan. Jadi ilmu yang dibuat atau disusun untuk membaikkan hati dan segala panca indera kita, anggota-anggota kita. Itu tujuan dari tasawuf. Itu ta'rif tasawuf. Kemudian perkara yang ketiga, tempat ambilannya. Dari mana sumber tasawuf itu? Pengambilannya ialah Kitabullah, Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Mengambil bekallah kamu, kerana sebaik-baik bekalan itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa ni macam-macamlah tafsiran ulama. Tetapi semua baliknya pada perkara buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Itu takwa. Dan Tuhan telah berpesan kepada kita suruh takwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sesungguhnya telah kami pesankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu yang diberi kitab, dan kepada kamu juga supaya takwa kepada Allah. Itu pesanan. Jadi dari kitab Allah lah, ya, Tuhan suruh takwa. Kemudian Tuhan suruh kita jaga segala anggota kita. Kerana sebaik-baik bekalan itu adalah takwa, bersifat takut kepada Allah, dan juga sumbernya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi, dan hadis Nabi ini juga adalah hadis qudsi. Hadis yang nisbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa taala. Nabi bersabda, telah berfirman Allah Ta'ala. Tapi firman itu bukan dalam Quran, yang bukan mukjizat ayatnya, tetapi terus datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma aftaradtu 'alaihim." Tidak ada sesuatu yang dapat mendekatkan diri orang yang mau dekat kepada aku, kata Allah, seperti dia menunaikan fardu yang diwajibkan atasnya. Yakni seseorang itu tidak ada jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melainkan dengan jalan menunaikan fardu. Ini yang pertama sekali. Kalau satu orang tu tak buat fardu, bila-bila pun dia tak dapat dekat kepada Allah Ta'ala. Ini modal untuk kita mendapatkan keuntungan akhirat. Jadi bila dia dah buat fardu, itu satu jalan untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hamba itu, kata Allah, sentiasa bertambah dekat kepada aku dengan banyak membuat sunnah. Oleh sebab itu, dalam amalan sufi ini, selain daripada fardu, sunat itu diperkuatkan. Sebab
kita tidak mau terletak pada satu batas saja atau pada satu dasar saja. Kita mau maju. Jadi kalau setakat fardu saja, kita itu berhenti kat situ saja. Ya? Tak naik. Tapi boleh selamat. Dikira awak dah menunaikan, tapi darjat tak naik. Sebagai contoh, orang yang membuat kerja, yang dia buat tu hanya setakat duty yang mesti dia buat. Kerja-kerja ekstra tak nak buat. Yang ekstra ni tak compulsory. Tak mesti. Tapi kalau majikannya kata, tak tolong buat ini, dia kata saya tak ada masa lah begitu-begini. Tak apalah. Misalnya. Tapi duty dia jalankan. Baguslah dia tu. Dia punya duty yang betul, yang wajib punya mesti betul. Tetap. Tapi tambah-tambah ni tak ada. Extra duty ni tak ada. Jadi ini, dia punya garis tu tetap kat situ saja. Ya tak? Tak maju. Hadis ini menunjukkan pada kita bahawa kita bila beribadah pada Allah Ta'ala setakat yang fardu saja, itu sudah betul lah. Itu bagus lah. Boleh dekat pada Allah. Tetapi nak tambah dekat, nak naik darjat, bin nawafil, dengan sunnah. Hatta uhibbahu, kata Allah. Sampai aku cintakan dia. Fa'idha ahbabtuhu, dan kalau aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Akulah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan lisan yang dia bercakap dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan yang dia bergerak atau bertindak dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang dia berjalan dengannya. Yani kalau orang tu selain daripada buat fardu, dia buat banyak sunat-sunat, dia menambah amalannya begitu banyak sekali sampai Allah Ta'ala kawal dia. Jadi maksud pendengaran dia pendengaran Allah, penglihatan dia penglihatan Allah, tangan yang bertindak dengan arahan dari Allah, kaki yang berjalan dengan arahan dari Allah, dia sudah jadi wali Allah. Wali, jadi wali. Inilah puncak dari tasawuf ni. Orang tu jadi arif, sudah sampai kepada derajat ma'rifat. Ya, ma'rifat. Bukan setakat syariat hakikat saja, tetapi naik lagi. Macam kita ni selalu dah dalam tasawuf ni selalu ada 4 perkara ni disebut. Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Orang-orang belajar tasawuf selalu tak tahu perkataan ni. Kadang-kadang dia cakap aja benda ni tak tahu. Main cakap aja syariat, tarikat, hakikat, makrifat, apa benda ni tak tahu. Ini 4 perkara ni. Syariat tu maknanya kita beramal ni mengikut apa yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sembahyang macam mana, nak puasa macam mana, nak zakat macam mana, haji macam mana, baca apa itu ini semua sekali ni ilmu fikih yang kita belajar ni, yang kita amalkan hari-hari ni syariat. Kalau tak ikut syariat maknanya kita amal ikut cara kita sendiri. Tak betul. Jangan awak sembahyang ikut cara awak sendiri. Awak sembahyang sujud 2 kali, awak 3 kali nak tambah. Nak lebih, tak boleh. Ni tak ikut syariat. Syariat ikut. Tapi syariat ni mesti adalah sikit, nak tinggikan sikit, naik darjat lah. Ya. Tarikat itu maknanya ialah jalannya. Jadi kita mengamalkan syariat ikut tarikat siapa? Tarikat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita mengamalkan syariat dengan cara yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sendirinya kita sudah membawa satu tarikat, iaitu tarikat mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat sendiri. Jangan buat cara sendiri. Sembahyang macam cara Rasulullah tunjukkan, ibadah pun begitu, semua ikut itu. Itu tarikat.
Dan awak nak dapatkan tarikat ni dengan menuntut lah. Ya, ditunjuk macam mana. Kemudian mau hakikat lah. Jadi hakikat tu macam mana? Awak hendakkan nilai daripada ibadat awak. Masa awak semayang tu apa perasaan awak? Khusyuk awak. Masa awak berdiri tu. Ya. Kemudian perangai awak macam mana setelah awak menunaikan semayang? Adakah semayang tu dapat membentuk awak jadi orang baik? Adakah semayang itu dapat membentuk awak menjadi orang yang betul-betul hidup berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh agama kita? Ini dia. Kalau awak dah dapat buat begini, awak dapat rasakan nikmat ataupun hikmat dari semayang tu, tujuan batin dari semayang tu, awak dah dapatlah hakikat. Kalau kita hendakkan hakikat-hakikat dari ibadah tu, kita bacalah kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali tu. Dia ada taruh dekat situ. Bila bab semayang ada diterangkan, tapi tak detail lah. Bab semayang, syarat-syarat zahir semayang, kemudian dia kata syarat batin. Kemudian dituliskan hakikat semayang. Puasa pun gitu. Syarat batin, syarat zahir, syarat batin. Hikmat dari puasa. Hakikat puasa. Kalau kita tengok hadis Nabi SAW, Nabi kata puasa tu bukan setakat tinggalkan makan dan minum. Tetapi puasa daripada perkara keji dan daripada perkara yang tak baik. Jadi itu kita dah dapat hakikat puasa. Kalau kita betul-betul berdisiplin, berperaturan. Bila dah dapat hakikat, awak dah rasa ini nikmat sembahyang, nikmat ibadah, nikmat apa semua, sampailah awak kepada derajat yang lebih tinggi, iaitu makrifat. Tambah ilmu awak, tambah amal awak, tambah dekat pada Allah, awak arif, kenal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walilah. Dan ketika itulah bila awak dah dekat dengan Allah, dah tinggi derajat, awak dikawal. Dikawal oleh Allah. Kalau nabi-nabi dikawal, nabi-nabi maksum ya. Nabi-nabi itu nak buat dosa, macam mana nak buat dosa pun tak boleh buat. Pasal dia terpelihara dari dosa. Nak bohong tak boleh. Tak boleh. Nak buat perkara yang tak baik tak boleh. Itu Nabi maksum. Terpelihara terus. Tapi wali ni bawah derajat Nabi. Terpelihara tapi tidak mesti. Makna tidak mesti itu tidak wajib. Tidak wajib. Maknanya orang dah sampai jadi peringkat wali itu, kemungkinan dia buat dosa tu mesti ada. Mesti ada kerana dia belum sampai derajat Nabi dan Rasul. Tetapi kemungkinan dia terjaga betul, memang ada kerana dia sudah jadi wali Allah. Oleh sebab itu diterangkan apa takrif, apa makna wali. Kita ada banyak wali. Wali nikah, ya, wali juga. Bapak jadi wali. Wali kota, ya, governor, Datuk Bandar. Orang Arab kata wali itu juga, penjaga, pengawal. Tapi panjang sikit dia punya waw tu wali. Wali Allah. Wali ni dalam tarifnya, dia membawa dua pengertian yang berbalas. Orang itu wali Allah, Allah wali dia. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala kata, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah Ta'ala itu tak ada ketakutan atas mereka dan mereka tak berduka cita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pula, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Ta'ala wali bagi orang yang beriman. Jadi Tuhan wali kita. Ini hamba pun ada wali Tuhan. Jadi hamba yang jadi wali Tuhan ni macam mana? Hamba yang menjaga perintah-perintah Tuhan. Tuhan serahkan kepada dia amanah perintah agama dan sebagainya. Dia jaga betul-betul. Bila dia jaga perintah Tuhan, Tuhan jaga dia. Itu dia. Jadi ini orang dah jaga perintah Tuhan. Yang fardu dia buat. Kemudian yang sunat-sunat dia amalkan.
dan Tuhan terima dia punya amalan. Tuhan nak terima ni tentu dia ikhlas. Dia buat betul. Dia tak hiraukan manusia. Dia ingat pada Allah Ta'ala saja. Tuhan terima dia punya amalan. Tuhan pun kawal dia. Itulah. Tuhan kata pendengaran dia terkawal, penglihatan dia terkawal, tangan dia terkawal, kaki dia terkawal, semua terkawal. Jadi dia wali Allah. Ini dia punya kelebihan. Dan inilah dalilnya daripada hadis Nabi SAW. Kemudian ada sambungannya hadis ini. Dalam riwayat lain ada sambungannya, yaitu la in sa'alani la u'tiyannahu, kata Allah Ta'ala. Wa la in sa'alani, kalau dia meminta kepadaku, la u'tiyannahu, pasti aku beri, kata Allah SWT. Sebab ayat tu la u'tiyannahu, kuat itu ayat, pasti aku beri. Jadi permintaan dia makbul. Sebab kita kata wali Allah ni kalau doa, kalau apa semua sekali apa? Makbul. Tetapi orang yang dah jadi wali Allah ni, dia nak minta ke macam apa yang kita nak minta ni? Tak ada. Yang dia minta semua akhirat punya cerita, di dunia semua tak ada. Jangan nanti orang kata, kita tengok ada banyak wali-wali Allah ni tak kaya dalam dunia, tak senang hidup. Dia tak nak tu. Dia tak minta. Kalau dia minta dapat, dia tak mau. Dia tahu ni tak ada harga punya. Dia mau minta sana. Jadi derajat dia yang makin lama makin tinggi di sisi Allah. Yang dunia ni dia tak minta. Kalau kita ditawarkan jadi wali, yang pertama sekali kita minta dunia ni, rumah besar, kereta besar, semua besar monok, ya. Tak boleh lah. Ini macam punya orang tak boleh jadi wali lah. Dia lebih suka apa? Yang dunia. Bukan tak dapat, boleh dapat. Ini ditunjukkan kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad telah ditawarkan itu bukit Safa tu boleh jadi emas. Mau tak? Nabi tak nak. Sebab Nabi sudah terdidik dengan didikan daripada Allah SWT. Dan Nabi sudah tahu kalau jadi emas pun gunung ni buat apa? Apa mau bikin? Berapa banyak nak makan, berapa lama nak hidup? Ini sudah sabit dalam riwayat. Warawadathul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa aba. Gunung menawarkan diri untuk jadi emas. Tak nak Rasulullah SAW. Pasal orang wali-wali Allah ni bukan ini matlamatnya. Bukan ini matlamatnya. Selamatnya akhirat. Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam syairnya dia kata, hajatan fin nafsi ya Rabb. Ya Tuhan, ada satu hajat dalam diri. Faqdiha ya khaira qadhi. Tunaikanlah ya Tuhan yang menunaikan. Kita baca dia punya syair tu, kita fikir hajat apa yang Habib ni nak. Dia punya tafsiran apa? Dia punya hajat supaya kalau dapat, biarlah dia di akhirat duduk sama wali-wali yang besar dalam syurga. Itu dia punya hajat. Tapi orang sekarang dia baca syair tu untuk hajat apa tau? Hajat dunia. Dia baca juga tu. Ya? Bisnes biar bagus. Ya? Hajat itu yang. Padahal hajat itu bukan hajat tu. Hajat. Tapi tertunai juga hajat orang yang baca tu katanya. Pasal dia punya hajat, dia minta Tuhan kasih. Tapi kalau awliya Allah ni hajatnya semua hajat akhirat. Nabi Muhammad, orang-orang kafir pernah cabar Nabi Muhammad. Dia kata, kalau engkau betul jadi Nabi, kenapa engkau tak ada rumah besar dalam Mekah ni? Kenapa ini Mekah engkau tidak jadikan negeri yang begitu subur, mengalir air sungai di situ? Kita baca dalam surah Al-Isra, orang kafir cabar. Lan nu'mina laka hatta tufajjira lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin wa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Wah. Maknanya tunjukkanlah pada kita engkau ini betul-betul. Nabi jawab, ini Quran turun, beritahu pada mereka, subhanaka ma kuntu illa basharan rasula. Maha suci engkau, aku seorang rasul, seorang manusia dilantik jadi rasul. Maknanya kerja aku bukan ini. Cari keduniaan dari apa? Kerja aku untuk menunjukkan jalan yang benar. Tetapi Tuhan kata, Nabi Tuhan boleh beri apa yang dia minta. Ya. Contohnya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman minta pada Tuhan. Tuhan kasih. Nabi Sulaiman kata, ya Allah, berilah aku satu kerajaan yang kau tak pernah beri pada orang dulu dan kemudian. Jadi, ulama mengatakan, tidak ada satu kerajaan
tidak ada satu raja yang dapat kuasa pemerintahan seperti yang didapati oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tuhan beri. Sebab Nabi Sulaiman minta, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Tuhan, beri aku kekuasaan, jangan ada orang yang dapat. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW kalau nak buat satu-satu perkara yang nampaknya macam yang dah diminta oleh Nabi Sulaiman, Nabi tak nak. Tak mau. Nabi kata, aku tak mau kacau saudaraku Sulaiman. Dia dah minta tu, biarlah saja dia, aku tak mau. Kalau aku minta boleh dapat, tapi tak mau minta. Adab sopan, berkawan. Itu. Ini disebut oleh Nabi SAW dalam satu peristiwa. Ada jin mengganggu dalam masjid Nabi. Abu Hurairah terlibat menyimpan barang tu, jin tu ganggu, ambil apa semua lah. Kemudian ada dia punya cerita panjang. Cuma Nabi kata, kalau aku mau, aku boleh tangkap itu jin. Tak boleh lari dia, kau boleh tengok nanti, kata Nabi SAW. Tetapi aku ingat Nabi Sulaiman dah minta, janganlah ada orang yang dapat macam yang aku dapat. Nabi Sulaiman tu kan satu keistimewanya menguasai segala jin, segala haiwan, segala angin, semua sekali di bawah takluk dia. Jadi Nabi kata, aku tak nak buat. Itu adab sopan Rasulullah SAW. Jadi maknanya sekarang, kalau Nabi-Nabi tu nak minta kekayaan, nak minta kebesaran, tak apa boleh. Tuhan boleh kasih. Tapi tak semua Nabi yang minta. Nabi Nuh panjang umur 1000 tahun. Boleh. Tapi ini perkara dunia, bukan Nabi saja yang diberi oleh Tuhan. Dan bukan orang baik-baik saja. Orang-orang yang jahat pun dapat yang dunia ni. Ya? Nak kebesaran dunia. Tapi kalau kebesaran akhirat tu tak dapat semua orang. Ada pilihan. Ya? Oleh sebab itu, Tuhan kata, orang yang sudah jadi wali Allah ni, dia minta apa sajalah, aku akan beri. Tapi mereka tidak minta-minta sebarang. Pasal mereka sudah terdidik, kita kata. Wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adzani la u'idannahu. Kalau pula mereka minta perlindungan, aku pasti lindungi. Oleh sebab itu kita nampak keramat-keramat para wali Allah ni dalam banyak hal, banyak perkara. Sama ada perkara kenikmatan dunia ke, atau perkara dia nak dianyai orang ke apa ke, selamat dia. Heran juga kita melihatkannya. Ini wali Allah kerana Tuhan dah beri ini. Jadi itulah sumbernya katanya daripada hadis Nabi SAW. Kemudian terlanjur kita membincangkan tentang amalan kita ni tadi. Cuma ingat, jangan salah faham. Ya. Kita buat amal. Yang pertama, kita buat amal fardu. Kenapa kita buat amal fardu? Kita buat amal fardu ni kerana menunaikan kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kita. Kemudian kita buat amal sunnat. Kenapa kita buat amal sunnat ini? Kita buat amal sunnat ini dengan tujuan nak menambah amalan kita dan nak menambah dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Atau kita nak masuk dalam golongan orang yang jadi wali-wali Allah. Tetapi, ini mesti mau jaga. Di sini ada satu kesilapan. Kalau salah niat kita, salah pun kita punya tujuan. Tak sampai kita. Awak nak jadi wali, nak dikenal sebagai wali, tujuan apa? Tujuan dunia kan tujuan akhirat? Itu dia. Di sini ada satu penyakit. Kalau orang tu beramal, dia nak jadi wali supaya kalau ada hal keramat-keramat semua nampak pada dia, sampai orang dalam dunia ni hormat dengan dia, takut dengan dia, kasih dia apa-apa dia nak pasal dia sudah sampai peringkat wali. Kalau kerana ini, niat dia dah tak betul, dia dapat dunia, akhirat tak dapat. Ataupun, dia tak dapat, tak sampai. Pasal dia punya niat dunia. Ini semua niatnya mesti niat akhirat. Maknanya, awak nak jadi wali Allah, nak dekatkan diri kepada Allah, nak hampir kepada Allah, biar awak dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Orang lain tak tahu pun tak apa. Betul tak? Kita nak buat amal ni, tak orang tahu kan? Oleh sebab itu, wali-wali yang besar tak diketahui orang pun.
Hanya orang wali aja yang tahu dia. Yang lain orang dia tak kisahkan orang. Tapi banyak juga orang-orang yang beramal sekarang ni dia nak jadi wali supaya dia nak terkenal dalam dunia ni. Orang kata si fulan tu wali Allah. Jadi orang pun datang pada dia. Jadi masyhur nama dia. Oh, kalau tujuannya itu habis itu. Habis. Dunia dapat, akhirat tak dapat. Tetapi kalau kemasyhuran tu dia tidak cari dan dia tak ada tujuan, dia tak heran, cuma dia masyhur, tak apalah. Apa nak buat? Tuhan nak kasih. Misalnya wali-wali yang besar yang termasuk dalam sejarah. Tapi mereka punya tujuan tidak itu. Dan mereka tak herankan itu pun. Tak heran. Tak cari itu. Sebab mereka bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab orang banyak jalan tak sampai ni. Buat tak sampai. Kadang-kadang jadi gila pula dia. Bukan jadi wali, jadi tak betul. Pasal niat dia tak betul. Itu satu. Kemudian bila kita dengar buat sunat dapat lebih mendekatkan diri pada Allah. Kadang-kadang dia asyik buat sunat yang fardu dia cuaikan. Habislah. Rosaklah. Tak betul amalannya. Atau dia buat sunat tapi dia tak pandai pilih mana-mana sunat yang afdal, yang kurang afdal. Dia tak berilmu. Ilmunya kurang. Ini pun masalah juga. Jadi kita mesti ingat tasawuf ni dia punya darjah paling tinggi setelah tauhid. Kalau tauhid tak kuat, tak boleh dapat ilmu ni dengan betul, atau salah tafsiran, atau rosak amalan kita. Kita mesti lillahi ta'ala. Yang paling baik kita tak usah ingat nak jadi wali ke, nak jadi keramat ke, nak ada itu ini semua tak ada. Tak usah ingat itu. Soalnya kita nak buat amal kerana Allah Ta'ala. Fardu buat, sunat buat. Ya? Macam kita bekerja, jalankan tugas. Buat apa yang patut kita buat. Memang kita nak buat kerja. Tentang hadiah, pangkat, apa semua, diam-diam sajalah. Nanti dapat. Ya tidak? Tapi banyak orang buat kerja kena pangkat ni. Buat. Tunggu lumus. Orang bagi pangkat dia tak dapat. Pasal apa? Dia punya niat tetap betul. Jadi kita buat amal ni kerana Allah. Lillahi ta'ala. Buat sajalah. Apa sahaja buat? Perintah Allah. Yang wajib buat, yang sunat buat. Hati bersihkan. Menghadap pada Allah. Jangan hiraukan manusia. Jadi itulah keterangan hadis Nabi SAW tadi ya. Dan juga sumbernya daripada perkataan-perkataan ulama ya. Sebab Imam Ghazali pernah menerangkan man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaum yuqafu alaihi su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang tiada mengambil bahagian daripada ilmu kaum ini, sebab kalau dalam istilah tasawuf dia panggil kaum, ilmu kaum. Kalamul kaum. Kaum itu dalam istilah tasawuf, kaum tasawuf lah. Ya, ahli tasawuf. Sufi. Jadi Imam Ghazali kata siapa tak ada bahagian daripada ilmu ni, dikuatiri dia mati dalam su'ul khatimah, na'udzubillah. Kesudahannya tak baik. Jadi tiap-tiap orang Islam sikit sebanyak mesti ada ini ilmu. Ilmu tasawuf. Sekurang-kurangnya dia tahu apa yang boleh merosakkan hati manusia. Apa yang boleh merosakkan amal kita. Iblis tu derhaka pada Allah Ta'ala sampai dia keluar dari rahmat Allah Ta'ala. Pasal dia tak ada ilmu, tak kenal Allah tak? Tak tahu sifat-sifat Allah ke? Tak kenal Allah ke? Tidak. Dia tahu. Tetapi dia ada satu sifat yang paling keji dalam tasawuf. Sifat sombong. Kemudian dari sifat sombong tu datang sifat hasad dan dengki. Ini semua yang jadi perbincangan tasawuf yang merosakkan diri seseorang. Jadi itu sebab Imam Ghazali kata sikit sebanyak mesti ada. Itu dasarnya yang kita belajar ilmu tasawuf. Misalnya kita kenal sifat-sifat yang
baik, sifat-sifat yang kurang baik macam mana, yang tak baik macam mana. Itu yang ketiga ya, tentang sumbernya atau tempat pengambilannya, Quran, hadis. Kemudian amalan-amalan tasawuf yang lainnya, misalnya dia berkhalwat, bersembunyi-sembunyi diri beberapa hari. Itu pun Nabi pernah mengamalkan, misalnya itu pun sebelum Nabi jadi Nabi lah ya, berkhalwat di Gua Hira. Kemudian ada ikatan antara murid dengan guru, ada bayat, ada apa semua sekali. Itu semua jalan-jalan yang kemudian diatur oleh syekh-syekh tarikat ni. Tetapi yang kita nak belajar ni bukan nak belajar tarikat, nak belajar apa. Ini yang kita amalkan ni sudahlah, cuma kita nak tahu penyakit yang memang ada pada kita, nak tahu dia punya obat. Kadang-kadang mereka dah masuk dalam kumpulan tasawuf ni pun, ya, dah ikut, ada syekh, ada guru, ada tarikat, ada apa, tapi dia punya penyakit mesti ada lagi pada dia, dia tak sadar. Dia tak ubat pun. Kita nampak penyakit dia. Yang pertama sekali, setengahnya penyakit sombong dia. Na'udzubillah. Pasal dia dah ikut syekh ini, tarikat ini, dia tengok orang yang tak tarikat ni semua tak betul belakang jalannya. Itu penyakit paling besar. Ini orang tak betul, dia punya tasawuf. Terang-terang sekali, ulama tasawuf kata ini orang salah. Sebab ahli tasawuf yang betul, dia pandang orang lain lebih baik dari dia. Walaupun orang lain tu tak baik zahirnya, tapi dia kata mungkin ini orang ada satu perkara yang lebih baik dari dia. Itu orang ahli sufi. Tetapi ini orang-orang yang banyak masuk ni, bila dah masuk kumpulan, satu kumpulan yang tak masuk, dia bilang tak betul ni semua. Ini orang tasawuf ni tak ada langsung. Dia ada penyakit, paling bahaya punya penyakit ada pada dia, dia tak sadar. Macam mana dia nak jadi tasawufnya? Sufi ni. Jadi ni yang kita kata, tasawuf-tasawuf sekarang ni, kumpulan-kumpulan sekarang ni, kumpulan zahir aja lah. Ya? Bentuknya saja ada, tapi hakikat di dalam tu tidak ada. Ini kita mesti mau jaga. Pasal apa? Yang banyak tu jahil lagi. Belum pasti dia punya ilmu. Dan kita ni nak kenal obat, nak kenal penyakit, nak kenal obat. Kita tak sadar penyakit ni susah, ya. Bahasannya. Ini yang keempat. Bahasan yang nak dibahaskan dalam tasawuf ni apa? Bahasannya ialah hati kita. Ini sudah kita bincangkan tadi, ya. Dan dari segi kesucian hati itu, jadi dua, kesucian hati, kebersihan hati, dan amalan yang kita buat. Jadi kita dah kata tadi, sembahyang syariatnya macam mana, tapi hakikat sembahyang tu macam mana. Tasawuf membincangkan tentang hakikat. Misalnya sekarang ni, kalau kita bincang dari segi niat saja, ya, Nabi kata dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Ini hadis Nabi. Ulama fikih dia bincang niat tu macam mana, bila nak niat, apa yang mesti masuk dalam niat. Itu perbincangan ilmu fikih. Sebab Nabi kata amalan dengan niat. Jadi niat mesti betul. Sah atau tidak dia punya niat, itu ilmu fikih punya cakap. Tetapi ahli tasawuf punya cakap, niat di situ dia buat kerana siapa? Niat dia buat amalan tu pasal apa? Kenapa dia buat tu? Itu dia punya niat. Perbincangan niat dari segi tasawuf. Jadi kalau kita buat contoh, sembahyang dalam fikih mesti ada niat. Apa yang nak masuk niat dalam fikih? Ulama kata kalau nak sembahyang niatnya mesti ada qasad, ta'arud dan ta'yin. Bila awak takbir, masukkanlah niat sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat, masukkan situ muqaranah apa sebab Allahu Akbar. Dah masuk niat, sudah sahlah sembahyang awak. Kata ulama fikih. Right, betul. Dah masuk niat. Tapi ulama tasawuf dia tak tengok tu. Dia tengok apa? Kita punya niat selalu salli fardhu zuhri, ini lafaznya ya. 4 rakaat yang ada lillahi ta'ala. Kerana Allah
Yang fikih tu dia kata kerana Allah Ta'ala tu tak masuk pun tak apalah. Tak mesti masuk tu kan? Yang awak mesti niat dalam semayang, sahaja aku semayang, fardu zuhur. Masuk? Masuk, okey, sah. Tapi tasawuf kata, kau ni semayang lillahi ta'ala ke tidak? Oh, dia kata saya memang lillahi ta'ala. Betul ke lillahi ta'ala? Itu mau tengok. Tasawuf tengok lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Ikhlas ke tidak? Jadi itu kita tengok perbincangan tu. Berbeza. Yang tasawuf dia tak kisah kau masuk niat ke tak masuk niat ke, tu lain cerita, bukan cerita aku. Cerita aku mau tengok kau ni semayang kena siapa. Sebab ada orang semayang. Apa pasal semayang? Takkan tak semayang. Kalau tak semayang nanti apa orang kata? Kalau dari segi tasawuf, awak semayang kerana takut apa orang kata, awak bukan lillahi ta'ala lah. Kerana orang lah, sebab takut ada orang kata apa pula tak semayang. Orang yang awak bincangkan ni bukan Tuhan. Ya. Jadi kalau orang tak kata apa-apa, tak semayang lah. Kalau tak ada orang, awak tak semayang lah. Takut orang kata apa pula tak semayang ni. Jadi semayang bukan lillahi ta'ala. Kita kerana Allah. Tapi banyak lagi kita punya cakap-cakap ni. Nanti orang kata apa, kita duduk dengan masyarakat, mesti buat gini, mesti buat gini. Mana perkataan wa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, semayangku, ibadahku semua kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Mana ini? Jadi kalau nak jadi tasawuf, jangan ingat orang lah. Kalau mesti ada persoalan orang, mana ada sufi? Tuhan tak terima amalankan orang. Jadi kalau tak ada ilmu tasawuf ni, macam mana amalan kita? Rosak lah. Banyak rosak. Jadi, itu yang kita nak fikirkan. Oleh sebab itu Imam Ghazali kata, kalau tak ada bahagian ilmu ni, susah nanti. Rosak. Nanti kita kesudahannya tak baik. Amalnya rosak. Tujuannya, ini yang kelima. Tujuannya. Diringkaskan pada dua hal. Ini semua orang senang boleh jaga ni. Dua perkara. Yang ini kesimpulan tasawuf ni semua sekali. Yang kita belajar. Tujuannya dua. Satu dinamakan dalam bahasa Arab tahliyah. Satu tahliyah. Dan satu lagi takhliyah. At-tasawuf, at-takhliyah, wat-tahliyah. At-takhliyah tu maknanya mengosongkan. Kosongkan. At-tahliyah, isikan. Hiaskan. Ini kita manusia ni bukan macam malaikat ya. Kita manusia terdedah kepada sifat-sifat kemanusiaan yang ada bawa dosa. Dia tak? Ini sifat manusia. Manusia semua berdosa, kecuali para nabi dan para rasul. Malaikat tak ada buat dosa. Jadi tabiat semula jadi manusia ni ada nafsu-nafsunya yang jahat. Yang pertama sekali nafsu amarah, tu namanya. Nafsu yang menggesa orang buat maksiat. Ya, nafsu syahwat, nafsu makan, nafsu minum, nafsu tamakkan harta, nafsu macam-macam nafsu ada dalam badan kita. Jadi ilmu tasawuf ni mau kasih keluar ini nafsu. Nafsu yang membawa kepada sifat-sifat yang tak baik. Sebab nanti kita dalam tasawuf ni kita akan belajar ada sifat-sifat yang dinamakan sifat mazmumah. Sifat-sifat yang keji yang ada pada manusia. Itu dalam tasawuf disusun ada 10 sifat atau berapa sifat tu ya. Misalnya sifat tamak, sifat bakhil, sifat hasad, sifat dengki, sifat marah. Ya. Sifat suka makan, suka pangkat, suka bercakap. Banyak. Ini yang memang ada dalam jiwa manusia. Ya. Ini mau kasih keluar. Itu dinamakan takhliyah. Mau kasih keluar. Ilmu tasawuf mengajar kita macam mana nak kasih keluar. Macam ibarat cat yang sudah ada melekat tu, kita nak kasih keluar ini cat yang ada ni, mau tampal cat yang baru. Ini mau kasih keluar. Takhliyah. Apa keburukan-keburukan sifat. Sudah kasih keluar tu,
mau masukkan yang baik. Ini dinamakan tahliyah. Oleh sebab itu di sana dia kata, kalau dalam tasawuf kita belajar ni nafsu-nafsu manusia ni ada banyak peringkat, ya. Yang biasanya manusia ni ada nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Ammarah tu maknanya nafsu yang memaksa manusia atau yang menyuruh manusia, yang menggesa manusia supaya buat maksiat dan buat dosa. Itu nafsu ammarah. Nafsu itu hanya suruh yang tak baik saja. Dan orang yang kalau nafsunya nafsu itu saja, tak adalah ibadah pada dia. Jadi orang yang tak ibadah, tak herankan dosa, pahala, tidak ada kira halal haram, tidak ada ingat apa perkara-perkara yang baik, tak baik, semua dia tak ingat, janji hidup saja begitu. Ini orang nafsu dia ikut nafsu amarah, tak ada nafsu lain lagi. Dan nafsu amarah ni amaratun bisu', menyuruh dengan keburukan. Tapi kalau orang tu sudah masuk kepada jalan kebaikan, melalui tasawuf, ya, nanti mintalah kurang-kurangnya ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah tu macam mana? Iaitu satu orang tu kalau dia dah buat salah, terasa dalam hatinya, aku ni dah buat salah, dosa, tak bagus buat gini. Kalau ada tu, itu sudah masuk bahagian, ya, yang baiklah. Maknanya dia sudah mulai didik jiwa dia lah. Sebab ada orang buat salah, macam tak salah pada dia. Dia tak heran. Orang cakap apa? Apa pasal? Apa salah? Tak ada salah. Ini betul. Begitu. Begini semua. Tak ada pun. Dia sendiri pun tak cakap salah. Dan orang lain kalau cakap pun dia tak peduli. Jadi ini nafsu dia belum jadi nafsu lawamah. Kita kalau nak jadi baik, sekurang-kurangnya ada nafsu lawamah. Itu paling kurang. Maknanya kalau kita buat salah, kita ingat, astagfirullah, ini dah salah, ini berdosa, tak boleh buat macam ni. Kenapa aku begini? Kemudian mau naiklah derajatnya, ya. Jadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, ibadah pada Tuhan, tak ada kisah lagi kepada gangguan-gangguan. Tapi bukan tak ada gangguan, ada, tapi dia bisa menang dalam hal ini. Kemudian nanti naik jiwanya sampai nafsul mardiyah, radiyah, apa semua sekali, ya. Itu ada dia punya derajat, ada 9 atau 6 atau 7 derajatnya itu. Jadi para aulia Allah itu tahu perkara itu, dan orang yang belajar tasawuf tahu perkara itu. Itu yang dikatakan sifat yang tak baik sudah keluar, sifat yang baik masuk. Itu tasawuf. Faedahnya, apa faedah ilmu ini? Faedahnya iaitu kita dapat panduan bagi keselamatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan ada ilmu ini, kita punya amalan terselamat. Agama kita terselamat. Kepercayaan kita dan keyakinan kita terselamat. Ibarat kita ada satu rumah, ada satu bangunan, kita punya bangunan tu selamat. Selamat dari apa? Diperiksa. Dari segi kebakaran ada kemungkinan tak? Ada semua putih tak? Ada tempat-tempat yang orang boleh senang masuk tak? Wah, kita cek semua sekali, kita bilang building ini secure betul. JP security kuat. Serba-serbi sudah okey. Ya. Agama kita macam itu. Jaganya dengan tasawuf. Selamat kita. Dunia dan akhirat. Selamat agama kita dalam dunia, selamatlah kita di akhirat. Jadi ilmu tasawuf ni untuk menjaga agama kita. Menjaga kepercayaan. Ini dia. Tetapi kepercayaan tu mesti dah ada lah. Kalau belum ada kepercayaan, belum ada apa, nak jaga apa? Dia tak tahu tauhid, tak tahu belajar yang menjaga tauhid. Tauhidnya tak ada, kosong. Nak jaga apa benda tak ada. Ya. Mesti ada dia punya benda tu. Tauhidnya ada, fikirnya ada, amalan ada, kepercayaan ada. Mau jaga dengan tasawuf. Jaga. Tak ada tasawuf, musuh boleh masuk. Amalan boleh rosak. Sifat hasad tu saja Nabi dah kata innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kan sabda Nabi tu. Hasad itu memakan kebajikan-kebajikan kita seperti api memakan kayu.
Maknanya kalau kita buat amal ibadah banyak, kemudian kita ada hasad dengki dengan orang, kita punya amalan itu dimakan oleh sifat hasad kita. Ini kita tak jaga kita punya agama ni. Amal dah buat banyak tapi ada hasad dengki dengan orang, habis. Tasawuf cakap pasal hasad. Apa yang dikatakan hasad? Kenapa tak boleh hasad? Kalau tak ada hasad, ada riak pula. Amalan tunjuk-tunjuk pada orang, sebut-sebut pada orang, takkan orang puji. Sampai di akhirat sembahkan amalan. Tuhan kata, aku tidak terima sebarang amalan yang ada bercampur aduk dengan makhluk. Tak mau. Tak terima. Sebab syirik ni namanya. Ya? Syirik yang tersembunyi. Amalan kan orang. Habislah. Jadi kita tak jagalah kita punya amalan. Tak ada security dulu. Dah rosak sekali. Jadi ini tasawuf. Penciptanya, penyusun, yakni ilmu ini sudah ada, bukan tak ada. Jangan kita bilang ni sahabat-sahabat Nabi tak tahu. Mereka lah orang yang paling tahu. Bila ada dalam Quran awliya Allah, mereka lah dulu. Ya tidak? Sahabat Nabi, tabi'in ni semuanya, wah, mereka dah ada ni semua. Cuma pada masa mereka, ilmu tu tak tersusun. Tak tersusun macam mana? Tak adalah dikatakan tu ada kitab tasawuf, mereka datang jumpa Nabi menghadap belajar ilmu tasawuf, tak ada. Tapi mereka sudah ada tasawuf pada diri mereka sendiri. Amalan mereka semua betul. Kita yang belakang ni dah rosak, kita tak tahu, kita terpaksa atur untuk kita. Atur. Jadi yang mengaturnya sebagai satu ilmu, kata pengarang kitab ini, tidak dapat keterangan siapa yang julung-julung mengatur dan menyusun ilmu tasawuf. Yang mula-mula mengaturkan dasar-dasar ilmu ini, amalannya, caranya itu ini. Ya. Kata pengarang kitab ini juga, sudah saya selidiki banyak kitab-kitab tasawuf, tapi belum saya berjumpa siapa wadihnya yang tertentu. Kenapa tak dapat? Orang-orang tasawuf ni dia tak mau terkenal. Dia tak mau terkemuka. Dia tak kata ini saya punya susunan, tak ada. Dia diam-diam saja. Dia kasih tahu orang buat gini, buat gini, buat gini. Diam. Amal. Tetapi berkata Al-Arif Abu Qasim Abdul Karim bin Hauzan Al-Qushairi, ini Al-Qushairi ini seorang daripada ulama ilmu zahir dan batin. Ya. Kitab dia itu menerangkan cerita para wali-wali Allah, termasyhur sekali dengan nama Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Dan kalau orang nak hitung nama wali-wali yang dulu-dulu, dia orang tanya, ini termasuk tak dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah? Adakah ini orang-orang yang tersebut dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah? Ini semua dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu tidak ada ini. Ya. Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Syekh Al-Arif Abu Qasim Abdul Karim ini mengatakan di dalam risalahnya yang bernama Al-Qushairiyah, perlu diketahui katanya, orang muslimin kemudian daripada Rasulullah SAW tidak menggunakan gelaran kepada orang-orang yang mulia dan yang alim pada zaman itu dengan nama orang alim atau sebagainya, melainkan mereka menggunakan nama sahabat sahaja, kerana tidak ada yang lebih mulia daripada sahabat. Pada zaman Nabi, tidak ada kata ini ahli fikih, ini ahli tauhid, ini ahli tafsir, ini ahli itu, ini ahli ini ulama itu, ini ulama ini, tak ada. Pasal apa? Mereka menjadi sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu dah cukup tinggi derajat. Tetapi ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang terkenal sebagai ahli tafsir, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini rujukan pada tafsir-tafsir Al-Quran. Tapi tidak dikatakan ahli tafsir, tak ada. Abdullah bin Abbas saja, sahabat Nabi. Dan kalau dalam ilmu faraid dikatakan Zaid bin Thabit. Ya, ini seorang yang pakar dalam ilmu faraid. Dan kalau dalam fikih, ini Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As, ini hukum-hukum fikih. Tapi mereka tak dikenal ini ahli fikih apa. Sahabat lah, sahabat Nabi saja. Sahabat sudah cukup.
Tak ada title yang tersendiri. Cukup sebagai sahabat Nabi. Dan ada yang terkenal dengan wara' dan sufi. Yaitu ada seorang bernama Abu Darda. Abu Darda ini seorang sahabat yang tak heran langsungkan tentang keadaan dunia ni tak. Sufi betul. Ini satu. Tetapi dia tak terkenal sebagai, tak dipanggil ahli sufi. Tak dipanggil syekh tarikat kata apa tak ada. Sahabat Nabi. Cuma merit cara dia tu. Ya. Sebab sahabat Nabi ni ada macam-macam keinginan. Ya. Semua dapat apa keinginannya itu. Ada seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah. Ini Jabir bin Abdullah ni kalau tanya Nabi, banyak tanya perkara yang kita kata ajaib-ajaib dia tanya. Dia suka perkara. Kadang-kadang dia tanya Nabi, apa yang mula-mula Tuhan jadikan ya Rasulullah? Orang lain tak ada kisah nak tanya. Itu dia pergi tanya. Ya? Dia tanya yang jauh-jauh punya cerita yang gaib-gaib ni. Dia tanya pada Nabi. Ini Jabir bin Abdullah. Dia suka. Ini semua orang ada. Ada orang dia merek suka tanya hukum-hukum fikir. Ada yang suka tanya tauhid. Ada yang suka tanya tasawuf. Ada yang suka tanya cerita-cerita. Ya? Semua kita punya tabiat masing-masing. Sahabat pun begitu. Jadi dengan pertanyaan sahabat ni macam-macam lah. Kita tak dapat ilmu ni. Dan kita nampak pula dari segi perawatan apa peribadi itu kita nampak ini orang mirip ini orang mirip ini orang mirip ini. Tapi tidaklah digelar mereka itu khusus dengan cara gelarannya. Kemudian dalam zaman yang kedua lepas sahabat, siapa-siapa yang bersaing dengan sahabat itu disebutkan tabi'in. Itu gelaran yang lebih tinggi lagi daripada di bawah sahabat tapi digelar tabi'in. Kemudian orang yang bersaing dengan tabi'in disebut tabi'in. Ini semua derajatnya, ya. Lepas itu, lepas tabi'in ni tak ada gelaran lagi yang khusus dengan cara macam ini, yaitu yang sebenarnya sahabat, tabi'in dan tabi'in ni, mereka ni merupakan orang-orang yang ada grade. Ada derajat. Derajat yang pertama sekali sahabat. Datang dari mana dia punya derajat? Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni, kata Nabi. Kurun yang paling baik, kurun aku, kata Nabi. Masa aku, masa yang paling baik. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian masa yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. 3 Nabi sebut. Lepas itu tak ada grade lagi. Grade ni 3. Masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in. Tabi'in ini yang dikatakan dalam istilahnya masa salaf. 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 Kalau kita baca apa-apa pelajaran atau baca kitab, kalau dia kata dalam kitab tu disebut, beginilah amalan orang-orang salaf, kata mereka. Ya? Yang termasyhur salaf itu ialah ini 300 tahun lepas Nabi SAW. Ya? Tetapi ada pula perkataan khusus istilah salaf ni. Ya? Ini perkataan khusus. Kalau orang-orang yang keturunan Ba'alawi, ya, orang keturunan Sayyid ini, kalau dia kata ini perjalanan salaf kita, maknanya datuk nenek mereka. Salaf. Salafus salih. Datuk nenek mereka wali-wali Allah yang banyak apa semua ni cerita ni, itu salaf. Tapi kalau salaf dalam umum, salaf itu zaman Nabi, sahabat, zaman Nabi dengan sahabat kira satu zaman. Tabi'in, 300 tahun. Itu zaman salaful ummah. Pada zaman itu belum banyak pecahan-pecahan ni semua. Masa akhirnya dah mula. Dan lepas salaf ni dinamakan khalaf. Khalaf, pengganti. Lepas 300 tahun ni khalaf. Dan kita ni sudah khalaf berapa turun dah.
Dah jauh. Lepas tabi'in, khalas. Ya? Jadi, siapa yang dikatakan sahabat? Yang dikatakan sahabat itu ialah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam iman. Ini orang dinamakan sahabat. Berjumpa Nabi, beriman. Kalau tak beriman, berjumpa Nabi bukan sahabat lah, musuh. Ada juga orang macam Abu Jahal, Abu Lahab, semua jumpa Nabi tapi tak masuk Islam. Tak beriman, bukan sahabat. Beriman. Dan mesti mati dalam iman. Kalau dia murtad lepas itu, putus persahabatannya. Sebab ada orang yang mula-mula masuk Islam, kemudian akhirnya murtad. Na'udzubillah. Bukan sahabat lagi. Jadi yang dikatakan sahabat, orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam iman. Dan berjumpa dengan Nabi ini pula, tidak syarat dia nampak Nabi. Sebab ada sahabat yang matanya buta, tak kenal Nabi, cuma dengar suara ni. Sahabat tu. Dan tidak syarat dia kenal Nabi, tapi biar Nabi kenal dia. Misalnya, zaman Nabi, ada anak-anak yang baru lahir. Ya? Belum sempat dia kenal Nabi, Nabi dah wafat. Dia sahabat. Cuma dia tak kenal Nabi, tapi dia lahir di zaman Nabi dan dia anak orang Islam, dikira sahabat juga. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Nabi bila dapat anak apa semua tunjuk kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ni anak saya. Rasulullah tengok, alhamdulillah dah ada hubungan sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun lepas itu Nabi wafat, dia belum kenal Nabi, tapi dia kira sahabat. Kemudian tabi'in. Siapa tabi'in? Orang yang jumpa sahabat Nabi. Orang Islam yang jumpa sahabat Nabi, sama ada dia bersahabat saja atau berguru atau apa, dan dia mati dalam iman, dia dapat pangkat tabi'in. Tabi'in ni orang yang jumpa orang yang pernah jumpa sahabat Nabi. Dia jumpa orang yang pernah jumpa sahabat Nabi, dan sahabat tu jumpa Nabi. Ini tabi'in. Ini saja yang ada grade. Lepas itu tak ada. Tapi walau macam mana pun, kita boleh bersambung dengan mereka. Kita jumpa orang-orang yang pernah jumpa dengan orang-orang dahulu kala. Ya. Misalnya, saya jumpa dengan guru saya. Guru saya tu pernah jumpa dengan guru-gurunya. Guru-gurunya pernah jumpa dengan guru-gurunya. Jumpa yang atas tu jumpa juga dengan tabi'in ke dengan, ya. Dan yang tabi'in ni jumpa dengan dengan sahabat, sambung. Oleh sebab itu katanya ilmu ni mesti diambil daripada guru. Ada hubungan dengan guru. Oleh sebab itu, kalau dalam sufi ni penting ini hubungan dengan guru. Sebab guru sambung-sambung. Dan tentulah, kalau kita berguru dan guru kita tu berguru, terus mesti dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua orang tu apa? Berguru, tak dapat lari. Mana nak pergi? Nak berguru dengan siapa? Katalah orang Melaka yang mula-mula masuk Islam dulu, ya. Sampai Islam di sini. Yang bawa tu orang dari sana. Dan orang dari situ tu sudah berguru dengan guru-guru sambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disusul galur. Tapi kalau tak guru, dia baca kitab aja. Tak ada sambungan. Ini kitab boleh salah cap, kita pun tak dapat nak pastikan macam mana betul lah tadi. Ini berguru ni penting. Rabitah dia itu. Kalau dalam tasawuf disebut rabitah, ikatan dengan sambung. Sebab ilmu ni asalnya semuanya dengan lisan, dengan cakap. Jadi kemudian lepas tabi'in, orang bersaing-saing dengan berpecah-pecah, katanya lepas tabi'in itu tadi berasing-asing dan derajatnya juga sudah bertukar-tukar. Jadi ada orang digelar zahid, ada orang digelar faqih, ada orang digelar ahli tauhid, ada orang digelar itu, digelar ini, jadi dah pecah-pecah. Macam Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, ini terkenal ulama mujtahidin, ahli fikih. Imam Asy'ari, Maturidi, ulama ahli tauhid.
Al-Hasan Al-Basri dan lain-lain lagi, Imam Ghazali, Abdul Qadir Jalani ke tasawuf, kita kata. Lepas itu pula bid'ah pun sudah mulailah katanya, dan segala karut-karut pun sudah mulailah, dan puaknya ini yang mengaku benar, yang ini mengaku betul dan sebagainya. Kemudian timbul pula peperangan dan sebagainya. Maka ini semuanya menyebabkan ada perpecahan. Dan lepas itu orang-orang pun dah buatlah golongan-golongan yang tersendiri. Jadilah ahli sufi dan golongan-golongan yang tertentu. Tapi siapa yang mula-mula ni, itu yang susah nak ditrace siapa yang mula-mula. Ya, cuma cara hidup tasawuf ni ada di kalangan para sahabat Nabi. Cara yang tersendiri. Seperti Abu Darda itu, ya. Sebab ada satu peristiwa, yaitu satu masa Nabi SAW menerangkan tentang huru-hara yang akan dihadapi oleh manusia di hari kiamat dan di akhirat. Ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang mendengar tu rasa kecut hatilah, takut. Kemudian ada beberapa orang sahabat Nabi, mereka kata, kalau gitu saya ni tak mau makan daging lagi. Yang ada satu kata, saya malam tak mau tidur lagi. Yang ada kata, saya tak mau dekat isteri saya. Dan macam-macam mereka cuba nak buat cara mereka sendiri. Inilah cara-cara yang mereka nak buat ini. Ya. Dan satu daripadanya, ada seorang sahabat tu, dia tak bergaul dengan isterinya lagi. Sampai ada seorang sahabat Nabi SAW berjumpa dia, jumpa isteri dia, tanyakan, tengok keadaannya begitu. Jadi isteri dia kata, ini orang dah memang dah tak nak bergaul pasal dia rasa tak gunalah hidup dalam dunia ni lagi. Jadi orang ni mengadu pada Nabi SAW, beritahu macam mana halnya. Nabi arahkan, Nabi kata, tidak, sahabat ni kata kepada kawan tu, engkau ingat, badan kau ada hak, isteri kau ada hak, Tuhanmu pun ada hak, mesti tunaikan, masing-masing tunaikan haknya lah. Ya, maknanya kewajipan beristeri, kewajipan menjaga kesihatan badan dan sebagainya. Kemudian sahabat yang mendengar tak puas hati, dia bilang tak ada, kita mesti buat untuk akhirat semata-mata. Mengadu pada Nabi. Nabi kata, kawan yang kau ini yang cakap ni betul. Maknanya kau mesti jaga hak badan kau, hak isteri, hak keluarga, ya, jagalah kesihatan itu semua. Yang nak dicakapkan di sini, orang-orang yang macam ini sudah mulai ada di situ yang tidak hiraukan keadaan dunia. Jadi kalau awak tak hiraukan keadaan dunia sampai awak merosakkan kehidupan orang lain, itu salah awak. Oleh sebab itu banyak ahli sufi, ada tengahnya dia tak mau ada isteri, tak mau apa semua sekali. Dia mau sendiri saja. Tetapi dari segi hukum Islam, kesempurnaan tu pada kehidupan cara Nabi SAW. Nabi beristeri, berkeluarga. Itulah yang betul jalan sufi. Jadi ada sufi-sufi ini yang kadang-kadang jalannya tidak mengikut betul cara yang dibuat oleh Rasulullah, tetapi tidak salah. Cuma mereka hendak melebihkan diri mereka itu dengan cara-cara yang tersendiri. Sebab Nabi Muhammad SAW ini contoh kepada semua umat. Ada yang di antara cita-cita sufi ni luar biasa dia punya amalan. Ya. Dan ada yang berhari-hari tak makan. Ada. Banyak cerita. Tapi itu mereka sendiri nak buat. Kalau tidak merosakkan hak orang lain, ya, tidak mengganggu dan tidak pula merosakkan diri dia, dia boleh tahan terpulang. Itu nanti ada keterangan yang panjang, ya. Jadi kita tak tahu siapa yang mula-mula meletakkan. Tetapi yang masyhur di sisi orang ramai semenjak kurun yang keempat, yaitu yang menyusun ilmu ini secara detail, secara tersusun dan sesuai betul dengan perjalanan Islam, yaitu Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu.
Ini diterima oleh ulama Islam kebanyakannya bahawa Al-Imam Al-Ghazali inilah orang yang telah mengatur tasawuf, dan bukan saja mengatur, menyaring tasawuf, ditapis. Sebab sebelum Ghazali ada orang-orang yang kehidupan sufi, tetapi ada campur aduk dengan anasir-anasir luar. Saya dah terangkan mula-mula dulu. Ya? Anasir-anasir seperti Farsi, Rumi dan sebagainya. Sebab ada setengah mereka itu sebelum masuk Islam, mereka ada agama asal mereka. Dan sama juga dalam masyarakat Melayu dan Jawa. Ya? Zaman dulu mereka ada macam-macam cara, dan mereka masuk Islam pun ada cara-cara yang itu mereka cuba nak buat. Ya? Pertapaan-pertapaan yang tidak sesuai dengan cara Islam. Makanan-makanan yang dijaga untuk bertapa ni tadi. Dan ada yang puasa terus, tak makan beberapa hari. Ini semuanya berlawanan dengan Islam. Tapi kalau ikut tasawuf Al-Ghazali, dia sudah tapis. Ikut cara Islam. Jadi yang masyhur Imam Al-Ghazali dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini dua. Oleh sebab itu, ulama-ulama tasawuf mengakui gabungan dari dua tarikat ini, dua cara hidup kerohanian ini, Syadzili dan Ghazali, ini yang paling baik, ini yang paling sesuai dengan syariat Islam. Al-Imam Syadzili, Abul Hasan Asy-Syadzili, kita tak nampak kitab-kitab dia. Ya. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali, Al-Ihya Ulumuddin, ada kitabnya sekarang dalam bahasa Arab dan ada terjemahannya pun dalam bahasa Melayu. Itulah tasawuf yang sudah dicari. Tapi sebelumnya ada. Yang sebelumnya itu tak ada tersusun. Dan ada anasir-anasir luar yang asing. Ada masuk falsafah dalam tasawuf. Imam Ghazali, dia menentang ini falsafah-falsafah yang membincangkan tentang ketuhanan dan sebagainya. Kadang-kadang salah perbincangan, tak mengikut dasar syariat. Oleh sebab itu dikatakan Imam Al-Ghazali hujjatul Islam, hujjah yang menerangkan tentang Islam. Dan kalau kita baca Imam Ghazali, ya, punya cakap dalam bahagian-bahagian sifat manusia, ini saya tak tahulah yang lain orang baca. Bila kita baca tu, saya baca, saya rasa dia bercakap dengan saya lah. Yang dia cakap tu semua tujukan kepada kita. Jadi masing-masing baca dia akan nak rasa, ini sifatnya ada pada aku dulu gini, rupanya begini. Masing-masing baca akan dapat satu orang yang betul-betul telah masak tentang jiwa manusia. Radhiyallahu anhu, Al-Imam Al-Ghazali, ya. Tapi Imam Ghazali ni tak sunyi daripada musuh. Ada orang bakar dia punya kitab satu masa tu. Bakar. Pasal dia terus terang dalam perangan-perangan, ya. Dia buat kitab Tahafutul Falasifah, iaitu teraba-rabanya orang ahli falsafah. Tak ada pegangan. Kemudian itu tujuannya cakap menuju kepada satu ulama, kalau tak silap saya, dia menentang ahli falsafah, satu daripada ahli falsafah yang terbesar, Ibn Rushd namanya. Tapi dia alim, tapi dia merit pada falsafah. Ini orang pula karang satu kitab lagi, dia bilang keraba-rabanya kitab Tahafutul Falasifah tu. Ada bahas. Tapi itu kitab tak payah kita baca lah. Kita bukan nak bahas apa-apa. Jadi, tapi ulama Islam telah menerima kitab Al-Ghazali sesuai dengan sunnah, sesuai dengan kitab Allah, isi-isinya, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Jadi kebanyakan kitab tasawuf yang sekarang ni yang kecil-kecil ni semua, ya, semua asal sumbernya daripada Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Hukum belajar ilmu tasawuf. Apa hukum?
adalah hukum belajar dan mengetahui ilmu ini, kata Al-Allamah Sayyid Ali bin Ahmad As-Saggaf dalam Al-Fawaid Al-Makkiyah, menurut zahir cakap Imam Ghazali, iaitu fardu ain. Imam Ghazali kata belajar tasawuf fardu ain. Tadi mula-mula kita dah dengar cakap Imam Ghazali, siapa yang tak ada bahagian ilmu ini takut dia mati dalam su'ul khatimah, ya, dalam kesudahan yang tidak baik. Jadi kalau awak nak mati dalam kesudahan yang baik, mesti ada ilmu ni. Setiap orang mesti belajar sikit sebanyak. Jadi fardu ain itu kata Imam Ghazali. Tapi fardu ain tu bukanlah fardu ain mesti belajar sampai mendalam. Fardu ain tu kalau macam amalan-amalan kita fardu ain kita tahu terhad. Tasawuf pun fardu ain. Fardu ain tasawuf tu apa? Iaitu tahu mana sifat yang mesti dipakai dan mana sifat yang tak mesti dipakai, yang mesti dibuang. Kita tahu ini sifat penyakit, obatnya begini. Itulah sifat madmumah dan sifat mahmudah. Itu yang paling kurang tu fardu ain. Soalnya sekarang ada orang beramal tapi dia tak kenal penyakit yang merosakkan amal. Amal dia rosak. Jadi kalau tak tahu tu rugilah. Jadi itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Tetapi kata Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi ini seorang ahli fiqh dan ulama besar, dan dia juga ahli tasawuf. An-Nawawi radhiyallahu anhu, tapi dia hidup lepas Ghazali. Ya. Atau ya. Dekat-dekat atau sebelum Ghazali, itu nanti saya pastikan. Imam An-Nawawi dia kata, barang siapa yang telah dikurniakan Tuhan hatinya selamat daripada penyakit-penyakit yang diharamkan, tidaklah wajib dia belajar. Kalau hati dia memang baik, dia tak suka sombong, tak suka hasad, tak suka dengki, orangnya memang semula jadi baik, tak payah belajar pun tak apalah. Sebab tujuannya nak baikkan hati. Tapi ini susah nak cari orang macam ni ke? Sebab tabiat manusia tu, sifat jahat tu ada. Itu tabiat manusia. Tapi kalau Imam Nawawi kata kalau sudah ada itu tak payahlah. Ya. Sebaliknya, barang siapa hatinya tidak selamat daripada kekotoran, padahal ia boleh membersihkan, wajiblah ia menyucikan dengan tiada payah belajar. Maksudnya dia tak payah belajar secara khusus ilmu ini, tapi dia mesti juga mendengar. Macam sekarang ni, ya, kita dengar syarahan. Syarahan tu kata jangan hasad, dengki, khianat ni tak boleh, itu ni semua. Awak pun dah ingat tu. Awak kata memang tak bagus. Awak tak jaga. Tapi awak tak pernah belajar tasawuf. Dah baguslah, hati awak sudah terjaga. Itu pun awak dah dengar jugalah. Apa akibat hasad, akibat dengki. Tapi tak belajar secara khusus. Maka kalau tidak boleh melainkan dengan belajar, wajiblah ia belajar. Di atas huraian Imam An-Nawawi ini diikut oleh Ramli dan Ibn Hajar dan lain-lain ulama. Oleh sebab itu ulama fikih dia tak ambil perang soal tasawuf. Awak jaga hati saudara. Dan kadang-kadang berperang pula ulama fikih dengan ulama tasawuf. Sebab ulama tasawuf ni sangat ketat pula dalam beberapa hal. Ulama fikih bertelagak. Jadi ulama fikih namakan ulama zahir. Tapi bukan mereka tak ada tasawuf. Imam An-Nawawi terkenal daripada ulama tasawuf. Imam Nawawi ada wirid-wirid dia, ada amalan-amalan dia, Imam Nawawi radhiyallahu anhu, ya. Jadi kesimpulannya di sini belajar tasawuf secara khusus. Mesti ke tidak mesti? Ada ulama kata tidak mesti, dan itulah pegangan ulama-ulama fikih. Tetapi dengan syarat dia punya hati mesti bersih. Jadi maknanya pelajaran-pelajaran yang berhubung dengan tasawuf tu diselit-selitkanlah dalam pelajaran fikih, dalam syarahan-syarahan, dalam apa semua sekali, ya. Oleh sebab itu dalam pelajaran sekolah-sekolah, misalnya madrasah-madrasah tu kadang-kadang tak ada khusus pelajaran tasawuf. Tapi dia belajar pelajaran akhlak, perangai, ya, apa hasad, apa dengki, apa khianat, apa-apa semua itu tasawuf lah juga. Sebab kalau yang asas tu akhlak. Tapi elok sekali belajar secara khusus, ya. Dan kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin tu dapatlah kita keterangan-keterangan yang banyak di situ tentang tasawuf itu. Kelebihan ilmu ini, yang ke-9, kelebihan ilmu ini. Apa kelebihannya? Yaitu ilmu ini ilmu yang mulia, yang paling mulia selepas tauhid.
Selepas pelajaran tauhid, mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal rukun iman dan segala yang bersangkut paut dengan kepercayaan, itu asasnya, itu paling mulia. Tak ada itu, tasawuf jadi susah, jadi sesat nanti. Tak betul. Tauhid mesti kuat. Kemudian datang tasawuf. Kerana apa? Tasawuf memimpin orang bertakwa kepada Allah. Tasawuf mengajak orang memperbanyak amal. Tasawuf mengajak orang menghalusi budi. Tentulah ilmu ni mulia. Ya? Tasawuf mengajar orang macam mana nak bermuamalah dengan Tuhan dan bermuamalah dengan manusia. Bermuamalah dengan Tuhan tentang ibadah. Macam mana nak menghaluskan ibadah. Bermuamalah dengan manusia, bergaul dengan manusia. Macam mana nak bergaul dengan manusia. Ini tasawuf terang. Dan kesimpulan tasawuf ni semuanya al-ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang dikatakan ihsan itu ialah kau menyembah pada Allah seolah-olah kau melihat pada Allah. Kalau kau tak melihat Allah, Allah melihat engkau. Itu tasawuf. Nak tinggikan darjat. Diterangkan di sini orang yang bertakwa kepada Allah telah penuh dadanya dengan nur, yang dicahaya, yang boleh menguatkan keyakinan dia, dan nanti dia nampak ajaib-ajaib. Pokoknya mesti ada ilmu, mesti ada amal. Ilmu tanpa amal tak ada cahaya. Amal tanpa ilmu tak guna. Amal sebarang lah, tak ada ilmu. Oleh sebab itu dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW, Man amila bima alim. Man amila bima alim. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia sudah tahu. Warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah Ta'ala beri dia ilmu yang dia tak tahu. Tuhan ajar dia. Tapi dengan syarat yang sudah dipelajari itu diamalkan. Nanti tambah ilmu. Mendatang ilmu. Itu dalam keterangan ahli sufi dia bilang apa? Ilmu ladunni. Ilmu pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia dah mesti ada ilmu syariat dia tuntut. Ini kadang-kadang dia mengaku dapat ilmu laduni semua, dia satu benda pun tak tahu. Syaitan mengilhamkan pada dia macam-macam perkara bukan pula. Dia kata ini ilmu dari Tuhan. Padahal dia tak pernah belajar satu ilmu pun. Ilmu asas mesti belajar syariat. Kemudian beramal. Itu nanti datang. Oleh sebab itu sufi-sufi yang besar-besar di semua ahli ilmu. Ya. Jadi dia nanti tahu ajaib-ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Kadang-kadang kita dengar orang-orang ulama-ulama yang sufi ni dia bercakap. Kita rasa percakapannya itu terus masuk ke dalam hati kita. Ya. Kita cari dalam kitab pun tak dapat. Subhanallah. Datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru orang tulis percakapannya. Samalah juga cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ni dapat ilmu-ilmu yang Nabi Musa tak dapat. Tuhan beri. Itu contoh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang itu sampailah kepada derajat wali Allah. Ya. Kesudahannya, natijahnya. Orang dah belajar ilmu ni, dah mengamalkan ilmu ini, sudah habis sekali apa kesudahannya. Itu yang kita nak. Kesudahannya membawa kepada bahagia dunia dan akhirat. Firman Allah Ta'ala, Alladzina amanu wa kanu yattaqun, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman, kemudian bertakwa kepada Allah, mereka ini dapat kegembiraan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, para awliya Allah ini katanya, bila meninggal dunia, datang malaikat beritahu pada mereka, jangan takut, jangan duka cita, bergembiralah. Ini awliya Allah. Ini tersebut dalam firman Allah, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah. Ini orang yang beriman, kan? Thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, berada atas jalan yang lurus. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat turun. Bila?
bila mereka nak membuskan nafas yang akhir. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan duka cita, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan buat kamu. Ini dia. Jadi kita kalau nak jadi wali Allah ni tadi, katanya nak dapat ni darjat, kalau ayat Quran ni senang saja dia punya keterangan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Tuhan kami Allah. Percaya pada Allah. Ya. Kemudian istiqamah. Istiqamah itu maknanya apa? Tetap atas dasar as-siratal mustaqim. Ini jalan agama kita yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini orang lah. Ramai orang boleh jadi wali Allah. Semua orang kenal, kalau tak kenal, itu lain cerita lah. Awak istiqamah saja, Tuhan terima. Masuk dalam golongan ini. Jaga betul. Tapi jangan ingat dunia, ingat akhirat. Itu. Wallahu a'lam. Selesai kita dengan muqaddimah tasawuf. Ada pertanyaan apa-apa? Ya. Tentang apa? Ya. Pecahan yang maksud macam mana? Tarikatnya? Itu lain cerita. Itu semua bagi orang yang dah tinggi derajatnya. Ilmu laduni ini dengan ilmu kasyaf ni samalah. Maknanya dia nampak perkara yang orang lain tak nampak. Tapi itu dah tinggi benar. Kasyaf ni maknanya tak ada yang dia tak nampak lagi lah. Semua nampak pada dia. Itulah nanti cakap-cakapnya yang keluar, yang orang tak faham kadang-kadang. Ini ilmunya satu. Cuma derjat. Macam tadi kita bilang. Tuhan kata, Nabi SAW bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Yang dikatakan ihsan tu, engkau menyembah pada Allah Ta'ala macam kau lihat Allah. Kita lihat Allah. Kita punya sembah ni ada sampai lihat pada Allah Ta'ala kan? Tak tahulah. Tapi nampaknya semua belum kan? Belum sampai ada darjat. Tapi kalau belum sampai darjat tu, ada darjat lagi satu. Itu semua kita mesti buat. Itu dia punya darjat. Grade dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kau tak nampak dia, dia nampak kau. Ini semua orang mesti percaya ni. Ya tak? Kalau awak pun tak ingat Tuhan nampak awak, mana tauhid awak? Ya? Ini grade yang pertama. Ini darjat yang pertama. Tapi awak boleh naik darjat. Dan naik darjat tu tak boleh cerita-cerita lah. Tak ada gambaran antara awak dengan Tuhan. Jadi itu derajat ilmu. Ya? Ilmu zahir batin ini. Zahir fikih, syariat. Ini zahir. Sembayang macam mana, rukun sembayang, syarat sembayang, bacaan sembayang, ini ilmu zahir. Ilmu batin tasawuf. Jadi sembayang tu tujuannya apa? Apa didikan sembayang? Macam mana awak dah sembahyang, awak dapat apa? Ini dia. Ini batin. Jadi tasawuf akan menerangkan. Sembahyang itu ada dia punya hakikat. Jadi kalau awak baca Imam Ghazali, bila dia bilang hakikat, itu batin. Syariat, zahir. Kalau baca Ihya, di sana macam sembahyang dia kata. Syarat-syarat zahir. Syarat-syarat zahir. Itulah syarat sembahyang yang kita belajar kat fikih, rukun sembahyang berapa semua. Nanti dah habis penghabisan, dia kata syarat batin. Itu hakikat. Syarat batin, komplitkan syarat zahir dan syarat batin. Syarat zahir puasa. Asal tak makan, tak minum, tak buat perkara 8 perkara yang membatalkan puasa tu, kita kata salah puasa awak. Ya tak? Tapi syarat batin kata puasa tu mata puasa tak, telinga puasa tak, mulut puasa tak, kaki tangan puasa tak. Itu syarat batin. Mesti ada. So, kalau tidak, puasa kosong. Hakikat tak ada. Syariat ada. Kitab fikih tak ada sebut tu. Kitab fikih sebut syarat-syarat zahir saja. Tapi syarat batin mesti ada. Ya? Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وعلى القطر أنثى وذكر
رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا أتقيا علماء نحظى بالخير ونصفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وآخر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الأولى والحمد لله رب العالمين.